kasih Tuan Speaker. Kami rakyat Kota Kinabalu bangun untuk membahas usul bajet 2014 di Dewan Yang Mulia ini. Saya rasa kesal dan kecewa sebab Sabah hanya diberi peruntukan 2 bilion lebih atau kurang 1% untuk pembangunan infrastruktur daripada jumlah bajet 2014, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 262.4 bilion seperti yang diumumkan oleh Menteri Kewangan yang juga Perdana Menteri Malaysia. Sebenarnya, rakyat di Sabah menanti-nanti pengumuman khas daripada PM, tetapi apa yang diumumkan sangat-sangat menghamparkan kita kecewa. Inikah cara UMNO Barisan Nasional berterima kasih kepada pengundi-pengundi di Sabah yang telah memberi kemenangan besar, iaitu 22 daripada 25 kerusi Parlimen di Sabah dan terus berkuasa di Putrajaya. Tuan Speaker, infrastruktur seperti jalan raya di Sabah sangat teruk. Peruntukan untuk Libur Raja Pem Borneo sejauh 2,239 km dengan peruntukan sebanyak 22 bilion yang akan menghubungkan Sabah dan Sarawak pada kali ini telah menimbulkan persoalan. Inilah disebabkan bajet 2014 hanya memperuntukkan ringgit Malaysia 500 juta sahaja untuk Libur Raja Pem Borneo. Kalau begitu, Libur Raja ini hanya akan disiap lebih 40 tahun lagi. MP Kuching dan Nanang juga setuju dengan perkara ini. Selain itu, sepatutnya Pem Borneo Highway harus disiap sebelum tahun 2020 dan bukannya tahun 2025. Ini kerana Kerajaan Barisan Nasional sendiri percaya Malaysia sudah mencapai status negara maju pada 2020. Adakah Barisan Nasional tidak mau Sabah dan Sarawak maju sama dengan Semenanjung? Jadi untuk selesaikan projek ini pada 2020, peruntukan sebanyak kurang-kurang pun mau 3 bilion ringgit seharus diberi setiap tahun. Bukannya 500 juta saja. Kerajaan harus betulkan perkara ini. Tuan Speaker, dalam satu program janji ditepati, Perdana Menteri telah berjanji di hadapan lebih 10,000 penduduk Sabah di Bandar Kudat mengumumkan kelulusan pembinaan Libur Raja berjumlah ringgit 800 juta dari Tuaran ke Kudat. Saya ingin tanya kerajaan, bilakah projek ini dapat dilaksanakan? Sepenuhnya, apakah janji ini akan ditepati atau dicapati? Tuan Speaker, peruntukan hampir separuh bilion ringgit saja untuk menaik taraf, membaiki jalan raya dan membina jabatan untuk Sabah memang tidak cukup. CKR sendiri baru-baru ini sendiri berkata bahawa sebanyak kurang-kurang 700 juta diperlukan untuk kerajaan naik taraf dan baikkan jalan. Saya minta kerajaan tolonglah menambah peruntukan seperti yang diminta oleh CKR Sabah. Tuan Speaker, menurut CKR Sabah, ringgit Malaysia 200 juta lagi peruntukan diperlukan untuk membina 2 flyover di jalan menuju Bukit Badak dan Batu Lima Inanam. Selain itu, sebenar 2 lagi flyover diperlukan masing-masing di Lido Traffic Light dan Penampang Bypass menuju lapangan terbang.
Pembinaan flyover ini sangat penting dalam kata segera untuk mengatasi masalah traffic congestion yang semakin teruk. Saya ingin minta penjelasan dan jawapan daripada Kementerian tentang isu ini. Tuan Speaker, sudah 33 tahun polisi kapotat berkuat kuasa di Sabah. Ini sebab utamakan kos perangan di Sabah lebih tinggi dari Semenanjung, sekitar 20 hingga 30%. Program satukan harga juga tidak berkesan. Semuanya akibat polisi kapotat. Polisi kapotat ini seperti hantu Pontianak yang menggigit dan menghisap darah penduduk Sabah. Hantu Pontianak ini yang mesti kita hapuskan. Saya mencatatkan polisi kapotas ini dimasukkan sekali. Kita nak ringankan beban orang Sabah. Tolonglah, Tuan Speaker, jikalau polisi kapotas dimasukkan, maka GST ini pula akan menyebabkan rakyat Sabah sudah jatuh ditimpa tangga. Ini susahlah. GST kena bayar, kapotas pun mau bayar. GST ibarat hantu Pontianak kedua yang akan gasak, gigit sampai ke tulang orang Sabah. Ini sepanjang umur. Dari masa kelahiran sampai kematian pun kena GST. From cradle to the grave. Dengan izin, rakyat Sabah miskin akan tambah miskin. Kalau macam ini, habis matilah orang Sabah. Saya cadang GST jangan dimulakan dulu di Sabah, kerana berata pendapatan isi rumah bulanan Sabah pada tahun 2012 menunjukkan hanya ringgit 4,013 dibanding dengan seluruh Malaysia, iaitu Malaysia ringgit 5,000. Sebenarnya apabila ditolak dengan kos kehidupan 30% yang lebih tinggi daripada Semenanjung, maka perata pendapatan berisi isi rumah bulanan Sabah hanyalah lebih kurang ringgit 2,800 sahaja. Ini yang termiskin di Malaysia. Oleh yang demikian, purchasing power dengan izin negeri Sabah adalah terendah. RM1 di Semenanjung hanya 70% value saya di Sabah. Dengan ini saya menolak sekali GST untuk dilaksanakan di Sabah. Tuan Speaker, saya meminta agar kerajaan mematuhi 10 point solution dengan izin seperti yang sudah Perdana Menteri setuju terhadap orang-orang Kristian. Saya minta Perdana Menteri berpegang pada 10 janji ini, mana Sabah dan Sarawak bebas untuk gunakan kalimah Allah dan Bible bahasa Melayu. Kita juga tidak mau mana-mana pihak politikkan isu ini. Tuan Speaker, kerajaan telah melanggar polisi Borneoisation apabila 5 hakim dari Sabah bertugas di Mahkamah Kota Kinabalu dan 2 hakim dari Sarawak telah menerima surat arahan berpindah ke Semenanjung bermula 15 November ini atas alasan integrasi internasional. Saya dipahamkan 5 hakim ini dipindah kerana mereka dengan izin reluctant to endorse late-birth registration of suspected immigrant. Saya sokong pendirian MP penambang tentang pakar ini. Ya, belum. Soalan saya, betulkah bahawa 5 hakim dari Sabah ini pindah ke Semenanjung bukan atas integrasi nasional, tetapi atas arahan mereka dengan izin reluctant or refuse to endorse late registration of suspected illegal immigrant? Sila beri penjelasan. Saya minta kerajaan hentikan pindahan hakim-hakim ini dan laksanakan
kriminalisasi di Mahkamah Sabah dan Sarawak. Saya minta kerajaan patuh pada perjanjian dua perkara. Tuan Speaker, terakhir, saya minta kerajaan beri penjelasan mengapa tiada peruntukan khas dalam bajet 2014 untuk menghantar pulang pendatang asing tanpa izin di Sabah. Harusnya telah pun selesai. Jika kerajaan serius dan komited, maka peruntukan harus disediakan untuk selesaikan masalah parti ini. Tuan Speaker, kesimpulannya, saya menyuruh kerajaan pastikan pembangunan ekonomi Sabah, Sarawak dan Semenanjung seragam sebelum pada tahun 2020. Kita mau rakyat hidup senang. Semua projek infrastruktur seperti Pine Borneo Highway dan sebenarnya mesti disegerakan untuk mencapai maksud ini. Pada tahun 2020, saya berharap Sabah sudah maju sepenuhnya. Saya minta kerajaan review semula bajet 2014 dan buat